saja mengganggu tidur anda, malah merupakan pengancam keluarga anda. Nyamuk Aedes betina boleh dikenali melalui jalur hitam dan putih pada kaki dan badannya adalah pembawa virus denggi. Ia bermula apabila nyamuk Aedes mengawan. Nyamuk betina memerlukan darah sebelum ia boleh bertelur. Apabila nyamuk betina menggigit mangsa denggi, ia menyedut darah yang mengandungi virus. Virus akan membiak dalam nyamuk. Selepas 8 hari, ia akan menjadi nyamuk Aedes pembawa virus. Apabila ia menggigit mangsa seterusnya, virus akan disuntik ke dalam saluran darah mangsa. Mangsa kini dijangkiti denggi. Anak Puan mungkin menghidap demam denggi. Nasib baik Puan cepat bawa dia ke sini untuk pemeriksaan. Denggi? Seorang yang menghidap denggi akan demam selama 2 hingga 7 hari. Tanda ruam, sakit-sakit tulang, sendi, otot dan di belakang mata. Ia biasanya menjangkiti kanak-kanak. Tetapi, sesiapa yang digigit nyamuk Aedes, pembawa virus denggi, boleh menghidap demam denggi. Ada tak vaksin untuk mencegahnya? Setakat ini tidak ada. Jadi, cara yang terbaik untuk mencegah denggi ialah menghapuskan nyamuk Aedes dan menghalang pembiakannya. Assalamualaikum. Kami daripada Kementerian Kesihatan nak membuat satu pemeriksaan Aedes. Kami akan memeriksa kawasan rumah Encik. Silakan. Inilah tempat-tempat nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes betina bertelur dalam takungan air bersih dan jernih di tempat-tempat seperti di dalam dan di luar rumah, tapak pembinaan, kedai, sekolah dan di mana-mana sahaja. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur. Telur-telur ini menetas menjadi jentik-jentik, kemudian bertukar menjadi pupa, dan akhirnya bertukar menjadi nyamuk dewasa. Kitaran ini mengambil masa seminggu. Nyamuk Aedes betina boleh hidup selama 1 bulan dan sepanjang hayatnya, ia mengeluarkan sehingga 1000 biji telur. Dengan hanya 1 gigitan nyamuk pembawa virus, anda boleh dijangkiti denggi. Jika kita tidak bertindak untuk menghapuskan nyamuk Aedes, setiap tahun pasti ada orang yang mati akibat denggi. Untuk memerangi denggi, kita mesti menghapuskan Aedes bermula dari rumah kita sendiri.
Kita mestilah menjaga sekolah dan kawasan persekitaran kita agar bebas dari Aedes. Di bawah Akta Penghapusan Serangga Pembawa Penyakit 1975 adalah menjadi satu kesalahan jika Aedes dijumpai membiak dalam kawasan milik anda. Anda boleh dikenakan hukuman penjara dan denda. Demam denggi boleh membunuh. Cegah penyakit ini dengan menghapuskan nyamuk Aedes. Hapuskan Aedes, cegah denggi. Hai semua, ada satu misi penting yang saya dan My Activity Squad Denggi nak jalankan. Tapi sebelum tu saya nak berjumpa dengan pemberi maklumat. Nak ikuti misi My Activity? Jom! Saya sekarang berada di Hospital Serdang Selangor untuk menemu bual Dr. Muhammad Ihsan Selamat bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai demam denggi di Malaysia. Kejadian kes demam denggi telah menunjukkan peningkatan sejak belakangan ini dan ia amat membingungkan. Statistik pada tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 6,000 kes jika dibandingkan dengan tahun 2004 dan sehingga 30 September tahun 2006 telah ada sebanyak lebih kurang 27,000 kes dilaporkan. Saya seterusnya dibawa melawat ke wad pesakit demam denggi di mana saya diketemukan dengan Dr. Muhaini Osman yang sedang merawat salah seorang pesakit demam denggi. Ya, biasanya pesakit akan merasa demam yang tinggi dan akan merasa sakit di belakang mata, pada tulang belakang dan seluruh badan. Dan juga akan terjadi ruam pada seluruh badan. Apakah rawatan khusus yang diberikan pada mereka yang telah dijangkiti demam denggi? Tiada rawatan yang khusus dan apa yang kita buat adalah masukkan pesakit ke hospital untuk mengelakkan komplikasi. Denggi berpunca dari nyamuk Aedes. Kitaran hidupnya hanya mengambil masa 1 minggu sahaja. Satu sudut teh takungan air sudah cukup untuk Aedes membiak dan mereka hanya membiak dalam takungan air yang jernih. Jadi kita kena pastikan bahawa tiada tempat-tempat takungan air di sekitaran kita yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sememangnya pencegahan demam denggi adalah amat mudah. Sesiapa pun boleh melakukannya. Terima kasih doktor. Jadi anda di rumah sertai misi kami, hapuskan Aedes memang mudah. Sekolah merupakan tempat generasi muda kita menimba ilmu. Tapi tahukah anda, ianya juga merupakan antara tempat pembiakan nyamuk Aedes. Misi Skuad Denggi My TV3 kali ini adalah untuk memberi kesedaran kepada para guru dan pelajar untuk terus sama berganding bahu membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Sebagai guru besar sekolah ni, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan kawasan sekolah Puan bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes? Ya, memang pihak sekolah mengambil berat tentang epidemik denggi ini. Utamanya bila kita lihat dari khabar tentang kes-kes yang baru yang dilaporkan oleh mereka. Sekolah kami baru saja mengadakan kempen bersihat, sihat dan budaya. Alhamdulillah sangat efektif. Seronok melihat semangat jitu mereka. Kami kemudiannya meninjau ke kawasan kolam air buatan. Pengaliran air yang berterusan ini mampu menghalang pembiakan Aedes. Untuk memastikan tiada takungan air berlaku, kawasan ini sentiasa dibersihkan di samping siraman pokok tanaman sekeliling tidak menangkung air pada daunnya. Tinjauan kami seterusnya ialah di tandas sekolah. Kebiasaannya, tandas yang rosak dan bertakung menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes.
Pastikan keadaan tandas sentiasa kering dan bersih. Adik-adik segera laporkan kepada guru jika ada kerosakan pada tandas sekolah. Memang menjadi kebiasaan kami sentiasa memeriksa tandas-tandas ini dalam keadaan bersih, berfungsi dan tiada takungan air. Para guru serta pelajar hendaklah bersama-sama menjaga persekitaran sekolah kerana kebersihan merupakan elemen penting untuk menghapuskan tempat perbiakan nyamuk Aedes. Pastikan kawasan sekolah anda bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadikan budaya sihat, budaya sekolah anda. Hapuskan Aedes memang mudah. Kali ini skuad Denggi MyTV3 berada di Kampung Sijangkang, Banting, Selangor. Zeti sekarang berada di rumah Cik Umar, teman Rover Zeti. Seronok rasanya dapat menikmati keterangan suasana kawasan pinggir bandar. Wah, persekitaran sungguh bersih dan segar. Mesti susah ya Umar untuk menjaga persekitaran rumah Umar ni sentiasa bersih. Terutamanya untuk membasmi nyamuk Aedes. Tak juga Zeti. Kami adik-beradik memang tak gemarkan rumah yang berselerak. Jadi setiap hujung minggu kami akan melakukan kerja-kerja membersih rumah. Rakan saya ni memang gemarkan hiasan bunga segar di rumahnya. Menurut beliau, ia adalah penyeri kepada kecantikan dalaman rumah. Saya pasti kebanyakan anda juga mempunyai minat yang sama. Tapi awas, anda mesti rajin menukar air di dalam pasu bunga anda sebaik-baiknya seminggu sekali untuk menghalang pembiakan Aedes. Kebersihan persekitaran rumah amat dititik berat oleh setiap ahli keluarga Umal. Selepas menggunakan baldi, sama ada untuk mencuci lantai atau sebagainya, terbalikkan saja baldi tersebut supaya air tidak boleh bertakung. Jangan biarkan sampah sarap di dalam rumah, lupuskannya di dalam tong sampah di kawasan luar rumah anda. Jadikan ia amalan harian anda, pastikan tong sampah ditutup dengan baik selepas digunakan. Sekiranya rumah anda mempunyai kolam air, sama ada di dalam atau di luar rumah, bersihkan ia sebaik-baiknya seminggu sekali. Sentiasa gunakannya supaya takungan air tersebut tidak terdedah tanpa diusir. Amalan menjaga kebersihan membantu menghalang pembiakan nyamuk Aedes di rumah anda. Hanya seminggu sekali anda boleh jadikan ia sebagai aktiviti sekeluarga anda dan itulah amalan budaya bersih supaya keluarga anda sihat dan selamat. Hapuskan Aedes memang mudah. Hari ini skuad Denggi MyTV3 ingin melihat bagaimana semangat kejiranan boleh membantu dalam membasmi pembiakan nyamuk Aedes di kawasan kediaman. Zeti sekarang berada bersama Uncle Pang dan Uncle Rajan. Mereka ni sudah lama hidup berjiran. Uncle Rajan dan Uncle Pang sentiasa bekerjasama dalam memastikan kebersihan persekitaran kawasan rumah mereka. Namun begitu, mereka mempunyai cara tersendiri dalam mendekorasi laman rumah masing-masing. Memang cantik Uncle Pang jadikan kolam air buatan ini sebagai perhiasan rumah. Tapi awas, tahukah Uncle Pang kalau pam air ini rosak dan air dibiarkan bertakung selama seminggu, boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes? Ayah, kolam air ini untuk feng shui saya. Nyamuk Aedes pun suka. Jika anda mempunyai kolam air di rumah anda, pastikan pam air, aliran air dan suis berfungsi dengan baik. Lakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya seminggu sekali di sekitar kawasan tersebut. Uncle Rajan pula sukakan tanaman orkid, tetapi aktiviti ini memerlukan penjagaan yang rapi. Uncle Rajan mesti terlupa sesuatu di kawasan ini yang masih belum dibersihkan. Alamak, sepatutnya ini semua terlupa semalam. Ini mesti ada kata lupa. Apa akan dibalaskan dengan segera? Pasu bunga yang pecah dan tidak boleh digunakan lagi mestilah terus dibuang kerana ianya boleh menakung air. Kelangkupkan peralatan tanaman yang boleh menakung air apabila tidak digunakan. Semangat bekerjasama antara mereka berdua merupakan satu amalan yang baik di samping dapat memastikan persekitaran rumah bebas dari ancaman tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ingat, Aedes mengambil masa seminggu untuk membiak, tapi anda hanya memerlukan beberapa minit saja untuk menghapuskannya. Bersama menjaga persekitaran rumah anda dan jiran anda, jadikan ia amalan bekerjasama sekurang-kurangnya seminggu sekali. Hapuskan Aedes memang mudah. Skuad Denggi MyTV3 turut serta bersama unit penguatkuasa Kementerian Kesihatan dalam satu tinjauan ke sebuah kawasan tapak pembinaan di negeri Selangor. Pemantauan ini diketuai Encik Hashim Aziz, Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Penguatkuasa Negeri Selangor. Apakah yang akan berlaku sekiranya ada aktiviti pembiakan nyamuk Aedes di sesuatu kawasan tapak pembinaan? Mereka akan dikompaun sebanyak RM500 Malaysia di bawah Seksyen 25 Akta Pembentangan Serangga Bawah Penyakit 1975. Tinjauan kami bermula di kawasan penempatan sementara para pekerja. Kelihatan banyak peralatan pembinaan yang hanya dilonggokkan di sekitar kawasan ini.
hasil ujian mendapati ianya menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Penempatan yang padat dan tidak teratur di kawasan ini juga menyumbang kepada longgokan sampah yang terbiar dan menakung air persekitaran yang memang sesuai untuk nyamuk Aedes membiak. Kami kemudiannya dibawa meninjau ke kawasan tapak pembinaan. Hasil pemantauan di dalam blok bangunan yang sedang dalam pembinaan ini mendapati banyak kawasan takungan air yang terbiar. Ujian yang dijalankan juga mendapati jentik-jentik nyamuk Aedes banyak terdapat di kawasan ini. Manakala tinjauan kami seterusnya ke kawasan sekitar tapak pembinaan ini pula mendapati lebih banyak lopak air dijumpai, sama ada yang terdedah maupun yang tersembunyi, terbiar tanpa keprihatinan dari para pekerja serta tiada pengawasan sewajarnya dari kontraktor dan pemaju perumahan terbabit. Di bawah Akta Pemusnahan Serangga Bawah Penyakit 1975, kita mempunyai kuasa untuk menutup tapak binaan sehingga mereka menjalankan kerja pembersihan. Keprihatinan anda semua boleh menjadikan kawasan kerja anda bersih dan selamat. Hapuskan Aedes memang mudah. Hai, kali ini Zeti dan skuad denggi MyTV3 bersama unit penguatkuasa Kementerian Kesihatan berada di premis store alat ganti kereta untuk memantau tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan ini. Sebelum pemantauan, satu taklimat ringkas telah dijalankan oleh Encik Muhammad Zakaria Othman untuk memastikan keberkesanan operasi pada premis ini. Zakaria, apa yang perlu dilakukan oleh pemilik kilang jika mereka ingin mengikut akta yang telah ditetapkan? Okey, dari sudut pandangan Kementerian Kesihatan, setiap pemilik kilang perlulah utamakan aspek-aspek kebersihan yang mana setiap pekerja perlulah tahu di mana tempat-tempat yang membiakkan nyamuk Aedes dan tahu cara-cara untuk mengawal dan memusnahkannya. Tinjauan mendapati jentik-jentik nyamuk Aedes banyak kelihatan di premis ini, terutamanya di kawasan longgokan barangan alat ganti kereta yang hanya akan terdedah tanpa penjagaan sewajarnya. Situasi ini menyumbang kepada terdapatnya banyak tempat-tempat takungan air pada barangan alat ganti tersebut akibat faktor hujan. Manakala tinjauan kami ke bahagian stor premis ini pula mendapati walaupun aturan barangan alat ganti kereta kelihatan bersih dan kemas, tapi kawasan ini banyak menyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes kerana ianya adalah kawasan barangan simpanan dan jarang dikunjungi oleh pekerja. Jentik-jentik banyak didapati sama ada di tempat-tempat tersorok maupun di tempat yang terbuka di keseluruhan kawasan ini. Sepanjang pelibatan skuad denggi MyTV3 dengan unit penguatkuasa Kementerian Kesihatan, kami mendapati fenomena pembiakan Aedes ini amat membimbangkan. Okey, jadi ingatan kepada semua pemilik premis, sentiasalah mengamalkan langkah berjaga-jaga. Pihak kami sentiasa akan melakukan pemeriksaan Aedes dari masa ke semasa. Jadi, ingat semua, hapuskan Aedes memang mudah. Zeti dan skuad denggi MyTV3 berada di Seksyen 7 Kota Damansara bersama dengan komuniti di kawasan ini untuk bersama-sama dengan mereka membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Satu pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membasmi penyakit demam denggi ialah melalui program yang dinamakan sebagai KOMBI. KOMBI adalah singkatan kepada Communication for Behavioural Impact yang menekankan penggunaan semua kaedah komunikasi yang ada dalam masyarakat ke arah memperkasa masyarakat untuk bertindak dalam pencegahan demam denggi. Usaha KKM telah berjaya meningkatkan pelibatan masyarakat melalui penubuhan sukarelawan yang terdiri daripada anggota masyarakat itu sendiri yang akan memastikan masyarakat setempat sentiasa diperingatkan untuk menjaga kesihatan diri, keluarga dan persekitaran masing-masing. Peranan sukarelawan ini amat penting dan berupaya untuk mengubah ahli masyarakat daripada sikap tidak peduli terhadap kesihatan kepada menjadi amat prihatin terhadap tahap kesihatan diri dan juga keluarga masing-masing, khususnya pencegahan demam denggi. Kerajaan juga melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah memutuskan untuk memberi bahan pembunuh jentik-jentik secara percuma kepada penduduk di kawasan yang tinggi kejadian kes denggi. Di samping itu, aktiviti pendidikan, kesihatan dan kesedaran juga dijalankan secara sistematik dan berterusan. Sama ada sebagai individu ataupun sebagai sebuah komuniti, anda semua bertanggungjawab untuk menjaga persekitaran anda supaya budaya hidup sihat dapat dilaksanakan. Hapuskan Aedes memang mudah.
kali ini Zeti dan skuad Denggi My TV3 berada di KL Central bagi menjayakan kempen Hapuskan AIDS Memang Mudah bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kami juga turut ditemani oleh personaliti dari keluarga media prima. Selepas persiaran selama 7 mini episod yang lalu, kami ingin mengetahui adakah kempen kesedaran Hapuskan AIDS Memang Mudah oleh skuad Denggi My TV3 telah berjaya membuka minda masyarakat dalam mendidik mereka tentang bahaya demam denggi dan seterusnya menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Berapa lamakah kitaran hidup nyamuk Aedes untuk membiak? Nyamuk Aedes 7 hari. 7 hari? Dalam masa 7 hari macam itulah. 7 hari. Untuk membiak saya rasa 7 hari kot. Berapa banyakkah air bertakung yang diperlukan untuk nyamuk Aedes membiak? 1 sudu teh. 1 air sudu teh ya? 1 sudu teh. 1 sudu teh. 1 sudu teh. Kalau tak siap saya 1 sudu teh. Sepanjang bersiaran, kempen kesedaran ini telah memberi penekanan kepada semua golongan masyarakat sama ada para guru dan pelajar, institusi kekeluargaan dan kejiranan, pekerja dan majikan serta masyarakat dalam sesebuah komuniti. Apakah komen mereka setelah menonton siaran kami? Bagi pendekatan kepada orang ramai mengenai bahayanya penyakit denggi lah. Dengan ini boleh mengingatkan semua orang lah supaya sentiasa mengambil perhatian alam sekitar sekeliling. Reaksi Timbalan Menteri Kesihatan pula? Kerjasama dengan MyTV 3, iklan, motivasi, promosi melalui TV3. Ini perlu diteruskan sebab kita kuat mendapat bahawa dengan ilmu kita boleh sampaikan maklumat secara berkesan kepada orang ramai. Saya ingat dia banyak kepada sikap sebab tu approach kita menangani Aedes dan denggi ini adalah terhadap perubahan sikap. Tanggungjawab membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes terletak kepada kita semua. Kami berharap skuad Denggi My TV3 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia telah sedikit sebanyak membantu anda semua menyedari betapa seriusnya demam denggi ini dan bekerjasama dalam menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran anda. Sekian sahaja dari skuad Denggi My TV3. Hai semua, ada satu misi penting yang saya dan My TV3 skuad Denggi nak jalankan. Tapi sebelum tu saya nak berjumpa dengan pemberi maklumat. Nak ikuti misi My TV3? Jom! Saya sekarang berada di Hospital Serdang Selangor untuk menemu bual Dr. Muhammad Ihsan Selamat bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai demam denggi di Malaysia. Kejadian kes demam denggi telah menunjukkan peningkatan sejak kebelakangan ini dan ia amat membingungkan. Statistik pada tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 6,000 kes jika dibandingkan dengan tahun 2004 dan sehingga 30 September tahun 2006 telah ada sebanyak lebih kurang 27,000 kes dilaporkan. Saya seterusnya dibawa melawat ke wad pesakit demam denggi di mana saya diketemukan dengan Dr. Muhaini Osman yang sedang merawat salah seorang pesakit demam denggi. Ya, biasanya pesakit akan merasa demam yang tinggi dan akan merasa sakit di belakang mata, pada tulang belakang dan seluruh badan. Dan juga akan terjadi ruam pada seluruh badan. Apakah rawatan khusus yang diberikan pada mereka yang telah dijangkiti demam denggi? Tiada rawatan yang khusus dan apa yang kita buat adalah masukkan pesakit ke hospital untuk mengelakkan komplikasi. Denggi berpunca dari nyamuk Aedes. Kitaran hidupnya hanya mengambil masa 1 minggu sahaja. 1 sudu teh takungan air sudah cukup untuk Aedes membiak dan mereka hanya membiak dalam takungan air yang jernih. Jadi kita kena pastikan bahawa tiada tempat-tempat takungan air di sekitaran kita yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sememangnya pencegahan demam denggi adalah amat mudah. Sesiapa pun boleh melakukannya. Terima kasih doktor. Jadi anda di rumah sertai misi kami, hapuskan Aedes memang mudah.
Sekolah merupakan tempat generasi muda kita menimba ilmu. Tapi tahukah anda, ianya juga merupakan antara tempat pembiakan nyamuk Aedes. Misi skuad Denggi MyTV3 kali ini adalah untuk memberi kesedaran kepada para guru dan pelajar untuk terus sama berganding bahu membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Sebagai guru besar sekolah ini, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan kawasan sekolah Puan bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes? Ya, memang pihak sekolah mengambil berat tentang epidemik denggi ini. Terutamanya bila kita lihat dari khabar tentang kes-kes yang baru yang dilaporkan oleh mereka. Sekolah kami baru saja mengadakan kempen kebersihan, sihat dan budaya. Alhamdulillah sangat efektif. Seronok melihat semangat jitu mereka. Kami kemudiannya meninjau ke kawasan kolam air buatan. Pengaliran air yang berterusan ini mampu menghalang pembiakan Aedes. Untuk memastikan tiada takungan air berlaku, kawasan ini sentiasa dibersihkan di samping siraman pokok tanaman sekeliling tidak menangkung air pada daunnya. Tinjauan kami seterusnya ialah di tandas sekolah. Kebiasaannya, tandas yang rosak dan bertakung menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan keadaan tandas dan sekering dan bersih. Adik-adik segera laporkan kepada guru jika ada kerosakan pada tandas sekolah. Memang menjadi kebiasaan kami sentiasa memeriksa tandas-tandas ini dalam keadaan bersih, berfungsi dan tiada takungan air. Para guru serta pelajar hendaklah bersama-sama menjaga persekitaran sekolah kerana kebersihan merupakan elemen penting untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan kawasan sekolah anda bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadikan budaya sihat, budaya sekolah anda. Hapuskan Aedes memang mudah. Kali ini skuad Denggi MyTV3 berada di Kampung Sijangkang, Banting, Selangor. Zeti sekarang berada di rumah Cik Umar, teman Rover Zeti. Seronok rasanya dapat menikmati keterangan suasana kawasan pinggir bandar. Wah, persekitaran sungguh bersih dan segar. Mesti susah ya Umar untuk menjaga persekitaran rumah-rumah ini sentiasa bersih. Terutamanya untuk membasmi nyamuk Aedes. Tak juga Zeti. Kami adik-beradik memang tak gemarkan rumah yang berselera. Jadi setiap hujung minggu kami akan melakukan kerja-kerja membersih rumah. Rakan saya ini memang gemarkan hiasan bunga segar di rumahnya. Menurut beliau, ia adalah penyeri kepada kecantikan dalaman rumah. Saya pasti kebanyakan anda juga mempunyai minat yang sama. Tapi awas, anda mesti rajin menukar air di dalam pasu bunga anda sebaik-baiknya seminggu sekali untuk menghalang pembiakan Aedes. Kebersihan persekitaran rumah amat dititik berat oleh setiap ahli keluarga Umal. Selepas menggunakan baldi, sama ada untuk mencuci lantai atau sebagainya, terbalikkan saja baldi tersebut supaya air tidak boleh bertakung. Jangan biarkan sampah sarap di dalam rumah, rumpuskannya di dalam tong sampah di kawasan luar rumah anda. Jadikan ia amalan harian anda. Pastikan tong sampah ditutup dengan baik selepas digunakan. Sekiranya rumah anda mempunyai kolam air, sama ada di dalam atau di luar rumah, bersihkan ia sebaik-baiknya seminggu sekali. Sentiasa gunakannya supaya takungan air tersebut tidak terdedah tanpa diusir. Amalan menjaga kebersihan membantu menghalang pembiakan nyamuk Aedes di rumah anda. Hanya seminggu sekali anda boleh jadikan ia sebagai aktiviti sekeluarga anda dan itulah amalan budaya bersih supaya keluarga anda sihat dan selamat. Hapuskan Aedes memang mudah. Hai, hari ini skuad Denggi MyTV3 ingin melihat bagaimana semangat kejiranan boleh membantu dalam membasmi pembiakan nyamuk Aedes di kawasan kediaman. Zeti sekarang berada bersama Uncle Pang dan Uncle Rajan. Mereka ni sudah lama hidup berjiran. Uncle Rajan dan Uncle Pang sentiasa bekerjasama dalam memastikan kebersihan persekitaran kawasan rumah mereka. Namun begitu, mereka mempunyai cara tersendiri dalam mendekorasi laman rumah masing-masing. Memang cantik Uncle Pang jadikan kolam air buatan ini sebagai perhiasan rumah. Tapi awas, tahukah Uncle Pang kalau pam air ini rosak dan air dibiarkan bertakung selama seminggu, boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ayah, kolam air ini untuk feng shui saya. Nyamuk Aedes pun suka. Jika anda mempunyai kolam air di rumah anda, pastikan pam air, aliran air dan suis berfungsi dengan baik. Lakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya seminggu sekali di sekitar kawasan tersebut. Uncle Rajan pula sukakan tanaman orkid, tetapi aktiviti ini memerlukan penjagaan yang rapi. Uncle Rajan mesti terlupa sesuatu di kawasan ini yang masih belum dibersihkan. Alamak, sepatutnya ini semua dari pang semalam. Ini mesti ada kes terlupa. Apa akan dibereskan dengan segera?
Pasu bunga yang pecah dan tidak boleh digunakan lagi mestilah terus dibuang kerana ianya boleh menakung air. Kelangkupkan peralatan tanaman yang boleh menakung air apabila tidak digunakan. Semangat bekerjasama antara mereka berdua merupakan satu amalan yang baik di samping dapat memastikan persekitaran rumah bebas dari ancaman tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ingat, Aedes mengambil masa seminggu untuk membiak, tapi anda hanya memerlukan beberapa minit saja untuk menghapuskannya. Bersama menjaga persekitaran rumah anda dan jiran anda, jadikan ia amalan bekerjasama sekurang-kurangnya seminggu sekali. Hapuskan Aedes memang mudah. Kuat Denggi MyTV3 turut serta bersama unit penguatkuasa Kementerian Kesihatan dalam satu tinjauan ke sebuah kawasan tapak pembinaan di negeri Selangor. Pemantauan ini diketuai Encik Hashim Aziz, Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Penguatkuasa Negeri Selangor. Apakah yang akan berlaku sekiranya ada aktiviti pembiakan nyamuk Aedes di sesuatu kawasan tapak pembinaan? Mereka akan dikompaun sebanyak RM500 Malaysia di bawah Seksyen 25 Akta Pemusnahan Serangga Bau Penyakit 1975. Tinjauan kami bermula di kawasan penempatan sementara para pekerja. Kelihatan banyak peralatan pembinaan yang hanya dilonggokkan di sekitar kawasan ini. Hasil ujian mendapati ianya menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Penempatan yang padat dan tidak teratur di kawasan ini juga menyumbang kepada longgokan sampah yang terbiar dan menakung air persekitaran yang memang sesuai untuk nyamuk Aedes membiak. Kami kemudiannya dibawa meninjau ke kawasan tapak pembinaan. Hasil pemantauan di dalam blok bangunan yang sedang dalam pembinaan ini mendapati banyak kawasan takungan air yang terbiar. Ujian yang dijalankan juga mendapati jentik-jentik nyamuk Aedes banyak terdapat di kawasan ini. Manakala tinjauan kami seterusnya ke kawasan sekitar tapak pembinaan ini pula mendapati lebih banyak lopak air dijumpai, sama ada yang terdedah mahupun yang tersembunyi, terbiar tanpa keprihatinan dari para pekerja serta tiada pengawasan sewajarnya dari kontraktor dan pemaju perumahan terbabit. Di bawah Akta Pemusnahan Serangga Bau Penyakit 1975, kita mempunyai kuasa untuk menutup tapak binaan sehingga mereka menjalankan kerja pembersihan. Keprihatinan anda semua boleh menjadikan kawasan kerja anda bersih dan selamat. Hapuskan Aedes memang mudah. Hai, kali ini Zeti dan skuad Denggi MyTV3 bersama unit penguatkuasa Kementerian Kesihatan berada di premis store alat ganti kereta untuk memantau tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan ini. Sebelum pemantauan, satu taklimat ringkas telah dijalankan oleh Encik Muhammad Zakaria Othman untuk memastikan keberkesanan operasi pada premis ini. Zakaria, apa yang perlu dilakukan oleh pemilik kilang jika mereka ingin mengikut akta yang telah ditetapkan? Okey, dari sudut pandangan Kementerian Kesihatan, setiap pemilik kilang perlulah mengutamakan aspek-aspek kebersihan yang mana setiap pekerja perlulah tahu di mana tempat-tempat yang membiakkan nyamuk Aedes dan tahu cara-cara untuk mengawal dan memusnahkannya. Tinjauan mendapati jentik-jentik nyamuk Aedes banyak kelihatan di premis ini, terutamanya di kawasan longgokan barangan alat ganti kereta yang hanya dibiarkan terdedah tanpa penjagaan sewajarnya. Situasi ini menyumbang kepada terdapatnya banyak tempat-tempat takungan air pada barangan alat ganti tersebut akibat faktor hujan. Manakala tinjauan kami ke bahagian stor premis ini pula mendapati walaupun aturan barangan alat ganti kereta kelihatan bersih dan kemas, tapi kawasan ini banyak menyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes kerana ianya adalah kawasan barangan simpanan dan jarang dikunjungi oleh pekerja. Jentik-jentik banyak didapati sama ada di tempat-tempat tersorok mahupun di tempat yang terbuka di keseluruhan kawasan ini. Sepanjang pelibatan skuad Denggi MyTV3 dengan unit penguatkuasa Kementerian Kesihatan, kami mendapati fenomena pembiakan Aedes ini amat membimbangkan. Okey, jadi ingatan kepada semua pemilik premis, sentiasalah mengamalkan langkah berjaga-jaga. Pihak kami sentiasa akan melakukan pemeriksaan Aedes dari semasa ke semasa. Jadi, ingat semua, hapuskan Aedes memang mudah. Zeti dan skuad Denggi MyTV3 berada di Seksyen 7 Kota Damansara bersama dengan komuniti di kawasan ini untuk bersama-sama dengan mereka membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Satu pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membasmi penyakit demam denggi ialah melalui program yang dinamakan sebagai KOMBI. KOMBI adalah singkatan kepada Communication for Behavioural Impact yang menekankan penggunaan semua kaedah komunikasi yang ada dalam masyarakat ke arah memperkasa masyarakat untuk bertindak dalam pencegahan demam denggi.
Usaha KKM telah berjaya meningkatkan pelibatan masyarakat melalui penubuhan sukarelawan yang terdiri daripada anggota masyarakat itu sendiri yang akan memastikan masyarakat setempat sentiasa diperingatkan untuk menjaga kesihatan diri, keluarga dan persekitaran masing-masing. Peranan sukarelawan ini amat penting dan berupaya untuk mengubah ahli masyarakat daripada sikap tidak peduli terhadap kesihatan kepada menjadi amat prihatin terhadap tahap kesihatan diri dan juga keluarga masing-masing, khususnya pencegahan demam denggi. Kerajaan juga melalui Kementerian Kesihatan Malaysia telah memutuskan untuk memberi bahan pembunuh jentik-jentik secara percuma kepada penduduk di kawasan yang tinggi kejadian kes denggi. Di samping itu, aktiviti pendidikan, kesihatan dan kesedaran juga dijalankan secara sistematik dan berterusan. Sama ada sebagai individu ataupun sebagai sebuah komuniti, anda semua bertanggungjawab untuk menjaga persekitaran anda supaya budaya hidup sihat dapat dilaksanakan. Hapuskan AIDS memang mudah. Kali ini Zeti dan skuad denggi MyTV3 berada di KL Central bagi menjayakan kempen Hapuskan AIDS memang mudah bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kami juga turut ditemani oleh personaliti dari keluarga media prima. Selepas bersiaran selama 7 mini episod yang lalu, kami ingin mengetahui adakah kempen kesedaran Hapuskan AIDS memang mudah oleh skuad denggi MyTV3 telah berjaya membuka minda masyarakat dalam mendidik mereka tentang bahaya demam denggi dan seterusnya menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Berapa lamakah kitaran hidup nyamuk Aedes untuk membiak? Nyamuk Aedes 7 hari. 7 hari? Dalam masa 7 hari macam itulah. 7 hari. Untuk membiak, saya rasa 7 hari kot. Berapa banyakkah air bertakung yang diperlukan untuk nyamuk Aedes membiak? 1 sudu teh. 1 air sudu teh. 1 sudu teh. 1 sudu teh. 1 sudu teh. Kalau tak siap saya 1 sudu teh. Sepanjang bersiaran, kempen kesedaran ini telah memberi penekanan kepada semua golongan masyarakat, sama ada para guru dan pelajar, institusi kekeluargaan dan kejiranan, pekerja dan majikan, serta masyarakat dalam sesebuah komuniti. Apakah komen mereka setelah menonton siaran kami? Bagi pendekatan kepada orang ramai mengenai bahayanya penyakit denggi lah. Dengan ini boleh mengingatkan semua orang lah supaya sentiasa mengambil perhatian alam sekitar sekeliling. Reaksi Timbalan Menteri Kesihatan pula? Kerjasama dengan MyTV3, iklan, motivasi, promosi melalui TV3. Ini perlu diteruskan sebab kita kuat mendapat bahawa dengan ilmu kita boleh sampaikan maklumat secara berkesan kepada orang ramai. Saya ingat dia banyak kepada sikap, sebab tu approach kita menangani Aedes dan denggi ini adalah terhadap perubahan sikap. Tanggungjawab membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes terletak kepada kita semua. Kami berharap skuad denggi MyTV3 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia telah sedikit sebanyak membantu anda semua menyedari betapa seriusnya demam denggi ini dan bekerjasama dalam menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran anda. Sekian sahaja dari skuad denggi MyTV3. Hai semua, ada satu misi penting yang saya dan MyTV3 skuad denggi nak jalankan. Tapi sebelum tu saya nak berjumpa dengan pemberi maklumat. Nak ikuti misi MyTV3? Jom! Saya sekarang berada di Hospital Serdang Selangor untuk menemu bual Dr. Muhammad Ihsan Selamat bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai demam denggi di Malaysia. Kejadian kes demam denggi telah menunjukkan peningkatan sejak kebelakangan ini dan ia amat membingungkan. Statistik pada tahun 2005 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 6,000 kes jika dibandingkan dengan tahun 2004 dan sehingga 30 September tahun 2006 telah ada sebanyak lebih kurang 27,000 kes dilaporkan.
Saya seterusnya dibawa melawat ke wad pesakit demam denggi di mana saya diketemukan dengan Dr. Muhaini Osman yang sedang merawat salah seorang pesakit demam denggi. Ya, biasanya pesakit akan merasa demam yang tinggi dan akan merasa sakit di belakang mata, pada tulang belakang dan seluruh badan. Dan juga akan terjadi ruam pada seluruh badan. Apakah rawatan khusus yang diberikan pada mereka yang telah dijangkiti demam denggi? Tiada rawatan yang khusus dan apa yang kita buat adalah masukkan pesakit ke hospital untuk mengelakkan komplikasi. Denggi berpunca dari nyamuk Aedes. Kitaran hidupnya hanya mengambil masa 1 minggu sahaja. 1 sudu teh takungan air sudah cukup untuk Aedes membiak dan mereka hanya membiak dalam takungan air yang jernih. Jadi kita kena pastikan bahawa tiada tempat-tempat takungan air di sekitaran kita yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sememangnya pencegahan demam denggi adalah amat mudah. Sesiapa pun boleh melakukannya. Terima kasih, doktor. Jadi anda di rumah sertai misi kami, hapuskan Aedes memang mudah. Sekolah merupakan tempat generasi muda kita menimba ilmu. Tapi tahukah anda, ianya juga merupakan antara tempat pembiakan nyamuk Aedes. Misi skuad denggi MyTV3 kali ini adalah untuk memberi kesedaran kepada para guru dan pelajar untuk terus sama berganding bahu membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Sebagai guru besar sekolah ni, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan kawasan sekolah puan bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes? Ya, memang pihak sekolah mengambil berat tentang epidemik denggi ini. Terutamanya bila kita lihat dari khabar tentang kes-kes yang baru yang dilaporkan oleh mereka. Sekolah kami baru saja mengadakan kempen kebersihan, sihat dan budaya. Alhamdulillah sangat efektif. Seronok melihat semangat jitu mereka. Kami kemudiannya meninjau ke kawasan kolam air buatan. Pengaliran air yang berterusan ini mampu menghalang pembiakan Aedes. Untuk memastikan tiada takungan air berlaku, kawasan ini sentiasa dibersihkan di samping siraman pokok tanaman sekeliling tidak menangkung air pada daunnya. Tinjauan kami seterusnya ialah di tandas sekolah. Kebiasaannya, tandas yang rosak dan bertakung menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan keadaan tandas dan sekering dan bersih. Adik-adik segera laporkan kepada guru jika ada kerosakan pada tandas sekolah. Memang menjadi kebiasaan kami sentiasa memeriksa tandas-tandas ini dalam keadaan bersih, berfungsi dan tiada takungan air. Para guru serta pelajar hendaklah bersama-sama menjaga persekitaran sekolah kerana kebersihan merupakan elemen penting untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan kawasan sekolah anda bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadikan budaya sihat, budaya sekolah anda. Hapuskan Aedes memang mudah. Kali ini skuad denggi MyTV3 berada di Kampung Sijangkang, Banting, Selangor. Zeti sekarang berada di rumah Cik Umar, teman Rover Zeti. Seronok rasanya dapat menikmati keterangan suasana kawasan pinggir bandar. Wah, persekitaran sungguh bersih dan segar. Mesti susah ya Umar untuk menjaga persekitaran rumah-rumah ini sentiasa bersih. Terutamanya untuk membasmi nyamuk Aedes. Tak juga Zeti. Kami adik-beradik memang tak gemarkan rumah yang berselerak. Jadi setiap hujung minggu kami akan melakukan kerja-kerja membersih rumah. Rakan saya ini memang gemarkan hiasan bunga segar di rumahnya. Menurut beliau, ia adalah penyeri kepada kecantikan dalaman rumah. Saya pasti kebanyakan anda juga mempunyai minat yang sama. Tapi awas, anda mesti rajin menukar air di dalam pasu bunga anda sebaik-baiknya seminggu sekali untuk menghalang pembiakan Aedes. Kebersihan persekitaran rumah amat dititik berat oleh setiap ahli keluarga Umal. Selepas menggunakan baldi, sama ada untuk mencuci lantai atau sebagainya, terbalikkan saja baldi tersebut supaya air tidak boleh bertakung. Jangan biarkan sampah sarap di dalam rumah, lupuskannya di dalam tong sampah di kawasan luar rumah anda. Jadikan ia amalan harian anda, pastikan tong sampah ditutup dengan baik selepas digunakan. Sekiranya rumah anda mempunyai kolam air, sama ada di dalam atau di luar rumah, bersihkan ia sebaik-baiknya seminggu sekali. Sentiasa gunakannya supaya takungan air tersebut tidak terdedah tanpa diusir. Amalan menjaga kebersihan membantu menghalang pembiakan nyamuk Aedes di rumah anda. Hanya seminggu sekali anda boleh jadikan ia sebagai aktiviti sekeluarga anda dan itulah amalan budaya bersih supaya keluarga anda sihat dan selamat. Hapuskan Aedes memang mudah.